Saya ingat dalam minggu yang lalu saya perbahaskan tentang ada 10 perkara yang diharamkan kepada wanita yang haid. Yang pertama adalah salat. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang keempat menyentuh Al-Quran. Yang kelima membawa Al-Quran. Yang keenam berada di dalam masjid. Yang ketujuh melintasi masjid bila mana khawatir akan mengotori masjid. Yang ke-8 al-istimta' baina surra wal rukbah, dilarang mendekati secara langsung tanpa penghalang antara pusar sampai ke lutut. Yang ke-9 adalah bercerai. Yang ke-9 adalah bercerai walaupun jatuh tapi hukumnya adalah haram. Yang ke-10 apa yang ke-10? Tawaf. Idzan semua ada 10 perkara yang diharamkan kepada wanita yang sedang berada dalam keadaan haid, di antaranya adalah puasa. Dan ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, dan berkenaan dengan membaca Al-Quranul Karim. Madhab yang menjadi pegangan kita, madhab Imam Syafi'i, adalah tidak dibenarkan perempuan haid membaca Al-Quranul Karim. Walaupun ianya bukan menjadi kesepakatan semua ulama, disebabkan oleh kerana cara pengambilan dalil dan sandaran dalil ulama berbeza. Sandaran ulama madhab Imam Syafi'i yang mengatakan membaca Al-Quran bagi wanita haid tidak dibenarkan adalah bersandarkan daripada hadis daripada Imam Ad-Darimi yang mengatakan 4 perkara yang tidak diperbolehkan kepada orang yang berada dalam keadaan haid. Di antaranya adalah membaca Al-Quran Al-Karim, dan juga dalam hadis Imam Ad-Darimi. Arba'atun la yaqra'una al-Quran. 4 golongan yang tak boleh membaca Al-Quranul Karim. Al-junub, orang yang janabah, haid, orang dalam keadaan haid, al-haid, wa indal khala, orang yang berada di dalam bilik air, dan yang terakhir adalah fil hammam, dan hammam dan yakni tempat orang buang hajat. Bilik air tak semestinya buang hajat, tapi untuk tidak berpakaian, untuk apa, untuk mandi dan seterusnya, al-hammam dan al-khala. Idzan tidak dibenarkannya membaca Al-Quran dalam 4 keadaan itu disandarkan oleh Imam Ad-Darimi. Dan ada hadis yang lain yang menguatkan, walaupun hadis itu kedudukannya adalah dhaif, yaitu la yaqra atau la taqra al-haid wal junub syai'an min al-Quran. Orang yang dalam keadaan haid dan juga berada dalam keadaan junub tidak dibenarkan membaca Al-Quran Al-Karim. Idzan adanya hadis-hadis seumpama ini, walaupun sebahagiannya adalah dhaif, bila mana dicampurkan dengan hadis-hadis yang lain walaupun dhaif, akan saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi kedudukannya dalam hukum hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi maksudnya kedudukan hadis yang boleh dijadikan sebagai hujjah bila mana sampai kepada peringkat hadis hasan dalam hal hukum yang tidak boleh dipakai hukum atau hadis dhaif sebagai hukum. Jadi hadis dhaif untuk hukum tidak diperbolehkan, untuk fadailul a'mal diperbolehkan. Bila mana hadis dhaif itu banyak turuknya, jalannya,
menguatkan satu dengan yang lain sehingga hadis itu bukan lagi menjadi dhaif, naik kedudukannya, namanya hasan li ghairihi. Bila mana kedudukannya hasan li ghairihi, maka untuk dijadikan hukum-hukum yang seperti masalah ini boleh dijadikan sebagai satu sandaran hukum di dalam larangan bagi mereka haid membaca Al-Quran Al-Karim. Adapun pandangan yang lain seperti mazhab Imam Malik dan juga pandangan-pandangan yang lain memberikan alasan bahwasanya orang dalam keadaan haid boleh juga membaca Al-Quran. Apa sebab? Ya, sebab Siti Aisyah waktu dalam keadaan haid sementara beliau itu sedang memakai ihram, kemudian Nabi tanya ketika nampak Siti Aisyah, sebagaimana dalam hadis yang lalu kan saya bahaskan, Nabi masuk kemah nampak Siti Aisyah menangis, kemudian kata Nabi, anafisti, engkau berada dalam keadaan haid? Kata Siti Aisyah mengatakan ya. Nabi bersabda, buatlah apa saja kecuali tawaf. Difahami kalimat Nabi itu apa saja, dan di situ tanpa mengecualikan selain daripada tawaf, maka di situ ditafsirkan, difahami oleh Imam Malik dan juga Imam At-Tabari kalau baca Quran pun juga tidak termasuk yang dikecualikan untuk dilarang kepada orang yang haid, sebab Nabi hanya mengecualikan tawaf saja. Fahim dong? Kesemuanya kembali kepada cara memahami, kembali kepada cara memahami. Kita ini kalangan orang awam yang dimaksudkan bukan ahli di dalam istimbat, yakni belum layak untuk nak menjadikan pandangan-pandangan seperti ini untuk dikuatkan satu dengan yang lain tanpa kita mempunyai alat-alat untuk nak menguatkan dua pandangan ini. Jadi bagi kita yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, hendaklah berpegang juga tetap kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun ada pandangan yang lain yang mungkin benar, tetapi supaya tidak nampak kita ini macam mazhab roja. Tahu mazhab roja? Mazhab yang senang campur aduk semua. Dalam hal ini susah mazhab Syafi'i ini, tak perlu bermadhab pun, kita terus kepada Quran dan Sunnah saja. Quran tak ada, ini hadisnya dhaif, awak kata dhaif, menurut mazhab Syafi'i mungkin pengikutnya mengatakan tidak dhaif. Falhasil akan masuk kepada satu peringkat niza', perselisihan yang tiada penghujungnya, sementara kita belum memenuhi persyaratan untuk menguasai pelbagai macam ilmu yang memahami tentang tariqatul istidlal, cara untuk nak mengambil hukum daripada hadis-hadis itu. Idzan kembali kepada pokok permasalahan, madhab kita, madhab Imam Syafi'i mengatakan atau berpandangan tidak dibenarkan orang dalam keadaan haid untuk membaca Al-Quran Al-Karim.